guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita menggempakan sahabat-sahabat semua yang baru kita terima sebentar tadi. Kalau sebelum ini Muhyiddin Yassin ataupun Abakau ini dibebaskan daripada 4 pertuduhan berkaitan dengan suapan, salah guna kuasa, menggunakan kedudukan dan sebagainya. Yang mengejutkan adalah pihak-pihak walaun-walauntit, penyokong-penyokong Pertikaian Nasional ini mendiamkan diri, malah mereka menyokong tindakan mahkamah berkenaan. Tetapi berlainan pula dengan kes Zahir Hamidi, apabila beliau bukan dibebaskan, hanya dilepaskan tanpa dibebaskan. Riuh rendah seluruh Malaysia, sahabat-sahabat semua. Mereka menjadikan isu ini sebagai isu politik yang dihangatkan untuk tujuan politik, kepentingan parti dan juga sesetengah individu. Namun sahabat semua, selepas sahaja Muhyiddin itu dibebaskan, pihak pendakwaan telah pun membuat rayuan kepada mahkamah ke atas pembebasan itu. Hari ini 13 sebab batalkan pembebasan Abakau di dalam kes suapan yang bernilai RM232.5 juta. Jadi apa sebenarnya kenyataan media ini sehingga mereka mengatakan bahwa ada 13 sebab yang mereka telah usulkan untuk membatalkan pembebasan Muhyiddin Yassin ataupun Abakau ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti bersama. Dalam kenyataan media ini mengatakan pendakwaan petik 13 sebab batalkan pembebasan Muhyiddin Yassin. Jadi apa sebenarnya kenyataan berita ini, intipati dan kandungannya? Jadi kalau kita lihat, pendakwa raya mengemukakan 13 sebab rayuan mereka untuk membatalkan pembebasan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atau lebih dikenali sebagai Abakau, dibilangnya COW, daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa. Dalam petisi rayuan yang difailkan di Mahkamah Rayuan, hujah pendakwaan terutamanya tertumpuh kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah tersilap dalam melaksanakan bidang kuasa sedia ada untuk membenarkan permohonan Presiden Bersatu itu untuk membatalkan 4 pertuduhan jenayah. Pada 15 Ogos yang lalu Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Husin membenarkan permohonan pengurus CPN itu untuk dipetik, untuk dilepaskan dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan. Yang menjadikan sebenarnya keputusan ini kita lihat agak kontroversi, dan sehingga hari ini ramai rakyat, warganet, rakyat Malaysia begitu terkejut dengan keputusan daripada mahkamah ini. Namun dengan penjelasan ini sebenarnya kita dapat melihat ada sesuatu yang mungkin berlaku di sebalik tabir. Itu pandangan kita. Jadi hakim memutuskan bahwa pertuduhan ke atas Muhyiddin adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta selaras dengan kanun tata jenayah. Yang kita tahu kabur itu adalah Azmin Ali. Katanya pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta ISPRM 2009. Justru katanya tertuduh tidak dapat menyediakan arahan selanjutnya kepada peguam yang mewakilinya. Mengikut salinan petisi rayuan itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar berkata, antara 13 sebab itu ialah Jamil telah terkilaf dalam mentafsir undang-undang dan fakta. Petisan itu berkata langkah tersebut pramatang kerana menghalang pihak pendakwaan daripada menunjukkan bukti dokumentari yang relevan dan keterangan saksi semasa perbicaraan penuh. Pendakwa raya berujar bahawa permohonan pembatalan Muhyiddin Yassin adalah menyalahgunakan proses mahkamah kerana perbicaraan penuh terhadap bekas Perdana Menteri itu masih belum bermula. Dusuki mendakwa sebarang kecacatan yang didakwa dalam pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin bukanlah memudaratkan dan boleh diperbetulkan di mahkamah. Jadi pendakwa raya mendakwa Mahkamah Tinggi juga telah tersilap kerana Muhyiddin gagal membuktikan bahwa 4 pertuduhan salah guna kuasa itu merupakan salah guna proses mahkamah. Sebelum ini Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat, yaitu Bukhari Equities Sdn Bhd, Newcherry Sdn Bhd, dan Manfur Sdn Bhd serta Azman Yusof bagi parti itu. Walaupun bebas daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan, namun Muhyiddin masih berdepan 3 lagi pertuduhan. Pengurusi Perikatan Nasional itu berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta
daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Muhyiddin juga didakwa melakukan perbuatan itu ya di CIMB Bank Cawangan Menara Kuala Lumpur, Jalan Stesen Sentral di Kuala Lumpur antara 25 Februari 2021 dan 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022. Jadi ahli Parlimen Pago itu juga didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam pada 13 Mac lepas atau satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur untuk dibicarakan. Itu dia. Jadi sahabat semua, ini adalah update terkini ya berkaitan dengan pembebasan Muhyiddin Yassin yang mengatakan bahwa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengeluarkan keputusan itu telah terkilaf ya daripada keputusan mereka. Jadi karena itu pihak pendakwa raya telah pun ya membuat rayuan dan mengemukakan 13 sebab ya untuk batalkan pembebasan Muhyiddin Yassin ya dalam kes suapan yang bernilai RM232.5 juta. Dan juga perlu diingat sahabat semua, dalam masa itu juga walaupun ketika ini Muhyiddin dibebaskan 4 pertuduhan itu, walaupun sudah rayuan sudah dibuat dengan 13 sebab untuk membatalkan, jangan lupa Muhyiddin juga masih berdepan dengan 3 lagi pertuduhan ya yang melibatkan sebanyak 195 juta ya dari pertuduhan menerima uang hasil daripada haram ya, dan juga keduanya adalah berkaitan dengan suapan ya yang menerima suapan bernilai RM5 juta yaitu pertuduhan menerima hasil aktiviti haram. Jadi sahabat semua ya, ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan ya. Kalau sebelum ini seringkali mereka mereka adalah parti penuh integriti, parti anti rasuah, parti yang melawan rasuah dan sebagainya. Tapi apa yang nyata hari ini sahabat semua, ya satu demi satu perkara dibongkarkan, dilondekan bahwa pemimpin ini, parti ini sebenarnya hanya menggunakan slogan ini, namun kita lihat ya satu demi satu pemimpin mereka telah pun didakwa, ya ditangkap, direman, dan ada pula ya yang sanggup melarikan diri daripada negara dan tidak mau memberikan kerjasama untuk siasatan yang sedang dijalankan oleh pihak ISPRM. Dan karena itu pihak ISPRM dan juga Polis Diraja Malaysia telah pun mengeluar arahan wanted sendarai individu yang dikehendaki Interpol karena mereka telah pun keluar dan tidak balik ke dalam negara ini untuk diambil keterangan, disiasat dan sebagainya. Mengejutkan kan? Jadi sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu sekiranya Anda di luar sana mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng pengkhianat mudah apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapakun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Bye bye.